Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Terima kasih semua yang masih lagi sudi untuk mendengar Assalamualaikum warahmatullahi penyampaian ataupun perkongsian saya. Yang masih bersama-sama lah untuk bersiaran pada hari ini dengan tajuk yang lain pula, tajuk yang lebih panas daripada minggu lepas. Baik. Memang okey lah. Okay. Jadi hari ini saya memilih tajuk Wahabi. Wahabi satu tajuk yang sangat kontroversi, yang menjadi polemik, dan juga satu subjek yang sangat hangat dalam konteks sosiopolitik dan juga perbincangan agama di negara kita. Baik, lagging katanya banyak. Macam mana? Lagging ya? Okey. Baik. Hari ni saya tak pakai telefon, pakai live telecast dari kamera oleh Pro Media Tajdid. Jadi tak tahulah. Okeylah kot Baik. So, ini adalah subjek yang menjadi pilihan saya pada hari ini, iaitu Wahabi. Wahabism, sejarah yang terseleweng. Hari ini kita nak bincang sama ada dari sudut sejarah, bagaimanakah perbincangan berkenaan isu ini dilakukan oleh para sarjana, dan juga catatan-catatan yang ada berkaitan isu ini yang sangat panaslah daripada kira-kira lebih kurang 100 tahun, 150 tahun sudah. Perkara ini menjadi polemik dalam negara kita, yang menjadi sebab tuduh-menuduh, label-melabel, dan juga perpecahan umat Islam dalam negara kita. Oleh itu saya terpanggil untuk membicarakan hal ini, membicarakan subjek ini daripada sudut sejarah. Saya tidak akan membicarakannya daripada sudut memetik dalil-dalil agama, mentarjihkan apa-apa dalil-dalil tapi saya hanya melihat daripada konteks sejarah. Bagaimana peranan, contohnya peranan penjajah British dalam membentuk ataupun menempa sejarah umat Islam dalam negara-negara yang dijajahnya. Tidak akan adalah perbincangan dalil-dalil, bukannya pakar dalam bidang itu. Saya hanyalah seorang yang terlatih dalam bidang sejarah. Saya hanya melihat dokumen-dokumen sejarah, tulisan-tulisan, jurnal-jurnal, dan juga mungkin dokumen rasmi, contohnya Foreign Office Files dari Colonial Office yang menyebut tentang Wahabi. Baik, kita masuk tentang subjek Wahabi itu sendiri. Bila sebut Wahabi, Wahabi ini bila sebut aja dia seolah-olah satu derogatory term, satu istilah yang mencela orang, kan? Biasanya digunakan untuk melabel orang, untuk mendakwa orang, untuk menjatuhkan maruah orang menggunakan label Wahabi ini. Apakah sebenarnya Wahabi? Apakah sebenarnya Wahabi? Ramai orang yang suka mengatakan bila berbalah pendapat, bercanggah pendapat, bertentangan pendapat, maka kita akan melabel, okey, kau Wahabi. Orang tu Wahabi, jangan dengar cakap dia. Bila kita tanya balik pada dia, apa Wahabi? Boleh terang tak apa Wahabi itu? Dia akan kata, Wahabi itu Wahabi lah. Apa Wahabi? Saya pernah juga berbincang ataupun berbahas atau berbalah lah dalam WhatsApp apa semua. Bila orang tu kata ini Wahabi, yang ini Wahabi, pandangan ini Wahabi, saya tanya kat dia, saya kata, boleh terangkan tak Wahabi? Kalau Wahabi itu sesat, saya pun nak belajar juga supaya saya boleh menjauhkan diri daripada puak ini, dari pandangan sebegini, Wahabi itu. Tapi kawan tu bagi tahu, dia kata cari sendirilah. Saya kata ringkaskan, apa itu Wahabi? Dia kata panjang ceritanya. Saya kata ringkaskan supaya saya boleh belajar dan kawan-kawan lain boleh belajar. Akhirnya senyap begitu, dia marah pada saya, kan? Jadi dari segi istilahnya, Wahabi ini dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
dari Hijaz. Dari Hijaz itu dari semenanjung tanah Arab Jazirah lah. Jazirah Arab, dari semenanjung tanah Arab itu pada abad ke-18, iaitu tahun 1700 ke atas lah. Beliau lahir pada tahun 1703 Masehi. Hari ini 2020 Masehi. Beliau lahir 1703 dan dikatakan wafat pada 1792 Masehi, 1792 Masehi, iaitu dalam abad ke-18. Sekarang abad ke-21. Lebih kurang 300 tahun dah cerita ni. Kelahiran dan kematian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa beliau? Beliau adalah seorang reformis agama pada zamannya. Apabila kita melihat atau menilai sejarah, kita perlu faham konteks zaman itu. Bila kita menilai, membaca sejarah, kita kena faham apa yang berlaku pada waktu itu yang memungkinkan berlakunya peristiwa kebangkitan satu puak, seorang ilmuwan, seorang sarjana, seorang ulama untuk menentang amalan-amalan yang ada pada waktu itu. So, bila Syekh Muhammad Abdul Wahab pada zamannya, pada abad ke-18 itu, beliau berhadapan dengan satu keadaan kesesatan, ya, umat Islam di Hijaz itu, kalau kita kata sekarang ni Arab Saudi lah. Tapi secara spesifiknya beliau dari daerah Najd, Najdi, iaitu di kawasan tengah, central, di kawasan tengah Arab Saudi pada hari ini, yang lebih kurang kawasan Riyadh Arab Saudi. Beliau daripada sana, berasal dari sana, dan memulakan, bila dia tengok, bila Syekh Muhammad Abdul Wahab ni tengok berlaku banyak masalah-masalah kepincangan dari segi akidah umat Islam pada waktu itu, mereka kembali mengamalkan perkara-perkara syirik. Ini dokumen, ini bukan saya cakap, bukannya suatu tulisan yang diolah sendiri, bukan. Semuanya dijumpai ataupun ditelaah diambil daripada tulisan para sarjana British. Kebanyakannya sarjana British lah yang menulis tentang ini, iaitu para diplomat, para pegawai Colonial Office, dan juga sejarawan yang mengkaji tentang doktrin Wahabi ini. Jadi mereka merasakan bahawa, mereka mengatakan bahawa gerakan ini yang diketuai oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab ialah gerakan Puritan. Puritan ini bermaksud gerakan orang yang ingin kembali kepada nilai asal suatu agama. Walaupun kita kata reform, memperbaharui agama itu bukan bermaksud sesuatu yang baru, mengadakan sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya reformation of the religion bermaksud kembali kepada fundamental agama. Jadi mereka ini reformis yang kembali kepada fundamental agama, ya, iaitu menyeru untuk kembali kepada sumber yang paling autentik dalam urusan agama ini, iaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga itu banyak perkara-perkara, contohnya mereka meminta pertolongan kepada kubur-kubur wali, keramat-keramat, ya. Kemudian adalah kembali mengamalkan menenung nasib. Kembali ini yang disebutkan dalam dokumen-dokumen. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab terpanggil untuk mengubah nasib, bukan mengubah amalan agama orang Arab di sana pada waktu itu. Dan beliau pun menggerakkan satu usaha, dan memang pada waktunya beliau agak keras, ya. Beliau agak keras untuk menentang amalan-amalan agama ini kerana beliau menerima tentangan yang keras juga. Jadi tentangan yang beliau terima keras, dan beliau juga perlu mengubah masyarakat itu dengan kekerasan. Maksudnya kalau ada makam-makam ke atau keramat ke apa, dia kena pergi runtuhkan. Tak boleh dibiarkan, sebab itu menjadi tumpuan, seolah-olah macam jadi tempat sembahan orang Islam di sana. Itu yang berlaku. Tetapi kemudiannya yang menjadi masalah, ya, hingga timbul sepanjang tahun 1703 hingga 1792 itu, sepanjang abad ke-18 tidak berlakunya satu perang besar-besaran contohnya, ya, yang digerakkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hanya menjelang pada abad ke-18 direkodkan bahawa berlakunya tentangan yang lebih keras, berlakunya perang. Tapi di sana kita perlu melihat bahawa adanya peranan British setelah British campur tangan. Kehadiran British ini yang kita nak tengok, bagaimana kehadiran British kemudian mengubah cara penentangan masyarakat di negara yang dijajah, contohnya di Arab Saudi, kemudiannya di India yang kita akan lihat kemudian, dan di
di tanah Melayu, di Malaya. Ini British mempunyai peranan di sana, mengubah cara penentangan. Kerana apa? Kerana sekarang ini yang dilabel sebagai puak Wahabi ini perlu menentang satu kuasa yang dilabel pada itu kuasa kufar. Kuasa kufar dah datang, ya. Jadi bukan sahaja menentang orang Islam yang melakukan kerja-kerja yang khurafat, bid'ah syirik ini, tetapi sekarang berhadapan pula dengan satu kuasa baru, iaitu kuasa kufar, pada itu Britain. Jadi sejarah kita di tanah Melayu, di India dan di Arab Saudi mempunyai sedikit persamaan. Khususnya lebih banyak persamaan dengan India kerana satunya sebab semuanya dijajah oleh British. Semua dasar-dasar yang dilaksanakan, undang-undang yang dilaksanakan di tanah Melayu misalnya, mempunyai pengaruh daripada India sendiri. Ya. Kerana antara tahun 1830 hingga 1867, lebih kurang 40 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu, pejabat tanah jajahan berada di Bengal. Ya, di Bengal. Baik. Sebelum kita pergi ke India tu, kita habiskan dulu cerita di Arab Saudi ini. Itu berlaku di Arab Saudi. Ya. Di Najd berkembangnya pengaruh itu, tapi Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak pernah menamakan gerakan beliau itu gerakan Wahabi. Ya, tidak pernah menisbahkan, tidak ada mana-mana catatan pun. Ya. Tidak ada mana-mana catatan pun yang mengatakan bahawa okey, ini adalah gerakan Wahabi, ditubuhkan pertubuhan Wahabi ataupun persatuan ataupun parti politik Wahabi, tak ada. Yang kemudiannya disambung oleh pengikut-pengikutnya, ya, dan dinisbahkan oleh para pengkaji kemudiannya mengatakan bahawa mereka ini adalah Wahabi, iaitu pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang berlaku di sana. Kemudian kita beralih di India. Okey. Jadi di sana Wahabi, bagaimanakah ia berkembang? Okey, dikatakan berkembang disebabkan gerakan ini pusat di Center for Muslim, Center of Islam, iaitu Kaabah, Mekah kan, Mekah dan Madinah. Maka kunjungan para hujaj, para jemaah haji menyebabkan kebarangkalian pengaruh ini tersebar keluar. Tetapi sebenarnya itu tidak boleh dikatakan suatu faktor yang muktamad, sebab ada perkembangan yang berlaku di India misalnya bukan disebabkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Apabila gerakan itu dilabelkan sebagai Wahabi di sana, tetapi bukan ada pengaruh Muhammad Abdul Wahab, tak ada pun. Contohnya Syah Waliullah, ya, yang hidup lebih kurang pada zaman yang sama dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Waliullah ni di India lah, ya. Tetapi beliau bermazhab berbeza dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Syekh Muhammad Abdul Wahab itu bermazhab Hambali, ya, dan menolak Sufi. Sedangkan di India Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini, beliau bermazhab Hanafi dan beliau adalah pengikut tarekat, pengamal Sufi, ya, Hanafi, mazhab Hanafi. Berbeza, tetapi apabila ajaran iaitu beliau kembali ke India dan memulakan gerakan untuk menentang British, maka kemudian beliau juga dilabelkan sebagai Wahabi. Khususnya apabila anak beliau kemudiannya Syekh Abdul Aziz dilabel sebagai Wahabi juga. Sedangkan tidak ada langsung pengaruh Syekh Muhammad Abdul Wahab terhadap gerakan mereka. Hanya kerana Syekh Waliullah dan anaknya pernah berkunjung ke Mekah untuk menunaikan haji dan tinggal di sana untuk belajar ilmu. Kemudiannya kembali ke sana dan dilabelkan sebagai Wahabi. Baik. Jadi kita kena tengok kenapa British ini melabelkan Wahabi dan menggunakan perkataan Wahabi ini, dan perkataan Wahabi ini disebarluaskan untuk apa? Sebenarnya British mempunyai satu masalah, satu dendam terhadap puak yang menentang mereka bermula di Arab Saudi itu, ya. Memanglah orang boleh kata ada faktor politik, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia bergabung dengan pemerintah yang hari ini menguasai Arab Saudi, ya. Haramain itu, dua kota suci bagi umat Islam, Mekah dan Madinah. Keluarga Ibnu Saud
Memang pada asalnya di Najd itu, di wilayah Najd itu, Najdi, memang Syekh Muhammad Abdul Wahab bekerjasama dengan Ibnu Saud ataupun datuk kepada Ibnu Saud pada waktu itu, pada abad ke-18. Tetapi kerjasama itu bukanlah kerjasama di atas kebatilan. Kerjasama itu adalah win-win situation, iaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan bahawa dengan kuasa politik engkau boleh menggerakkan, boleh membuat peraturan untuk menghapuskan amalan-amalan khurafat, bid'ah, syirik ini. Dan pada masa yang sama, dengan menggunakan pengaruh yang aku ada ini, kami memberikan sokongan kepada engkau, akan mempertahankan. Itulah sebenarnya kerjasamanya. Tetapi setelah lebih kurang 150 tahun, 200 tahun kemudian, iaitu menjelang tahun 1920-an, apabila kerajaan Arab Saudi ditubuhkan secara rasmi di wilayah itu, di Jazirah Arab itu, totally it's a different story. Satu cerita yang berbeza sudah. Ya? Bukan lagi berpegang dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hatta pada waktu itu 100 tahun kemudiannya, Wahhabism itu sendiri menjadi satu musuh bagi kerajaan Arab Saudi. Gerakan yang dinamakan sebagai Wahhabi, yang dilabelkan sebagai Wahhabi dari Najd itu, Foreign Office File. Foreign Office File ini adalah dokumen rasmi, surat menyurat ataupun diplomatic cable antara negara Arab Saudi pada waktu itu, ya, dihantar ke ke pejabat tanah jajahan, FO file nama dia. Dia sendiri mengatakan bahawa Wahhabism ini satu gerakan yang bahaya. Kerajaan Arab Saudi ataupun masa itu Ibnu Saud sebelum dilantik, pada tahun 1921 sebelum dilantik menjadi raja Arab Saudi, perlulah memberikan jaminan bahawa Wahhabi yang datang dari Najd untuk menunaikan haji di Makkah itu tidak melakukan apa-apa kerosakan, tidak melakukan apa-apa gerakan propaganda. Gerakan propaganda untuk mempengaruhi umat Islam. Dan ketiga itu sudah ada British, yang British masa itu memang dah berbaik-baik dengan Ibnu Saud. Jadi kita tengok kenapa British, apa kepentingannya Arab Saudi ini kepada British. Sebab Arab Saudi waktu itu, masa itu belum ada minyak lah, bukanlah industri minyak waktu itu, industri petroleum. Tetapi ada tiga sebab utama. Yang pertama ialah Arab Saudi itu adalah laluan ke India, terletak di antara Eropah ataupun Britain dengan India. Jadi bila nak pergi ke India, India adalah pusat tanah jajahan yang paling penting bagi Britain, bagi British, lebih kurang 300 tahun, antara tahun 1700 hinggalah India merdeka pada tahun 1947. Ya. India menjadi satu pusat pemerasan kekayaan bagi British. Di situlah kata Jewel of East, mutiara, ya, ataupun harta karun bagi British. Arab Saudi terletak di tengah-tengah itu, khususnya selepas dibina terusan Suez pada tahun 1869. Biasa dengar, saudara mungkin biasa dengar terusan Suez yang terletak, yang dimotong di Egypt, Mesir itu, kemudian dimasuk melalui, dilalu di bawah Arab Saudi itu. Jadi kalau mereka tidak memiliki Arab Saudi, tidak menguasai Arab Saudi, mereka tidak selamat. Laluan mereka untuk berlayar daripada Britain, daripada London, UK, England itu berlayar ke India akan diganggu oleh banyak lanun, kegiatan lanun di Selat Aden, tak silap saya lah. Okay. Jadi itu sangat penting. Dan ialah pada waktu itu India itu sendiri adalah pusat pentadbiran, pusat tanah jajahan di Bengal 1830 hingga 1867 seperti yang saya katakan tadi, Presidency of Bengal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah tadi pembukaan terusan Suez menyebabkan British tidak lagi ke bawah melalui South Africa, iaitu Cape of Hope, Good Hope tadi, Tanjung Pengharapan, untuk melayar naik ke atas. Sekarang perjalanannya dah dipotong, tak perlu ke Afrika Selatan tetapi terus melalui wilayah Arab Saudi itu ataupun Jazirah Arab itu untuk ke India. Yang ketiga, Spiritual Center of Islam di Mekah, di Jazirah Arab itu adalah Spiritual Center of Islam. Bermaksud apa? Semua umat Islam dari seluruh dunia akan mengunjungi tanah Arab, dan dia akan menyebabkan sebarang perubahan, reformasi dalam pemikiran orang Islam, dalam pemikiran dalam tindak tanduk umat Islam boleh disebarkan daripada Mekah, dari Madinah ke seluruh bumi umat Islam. Yang
kebanyakan bumi umat Islam hari itu pada waktu itu dikuasai oleh British. Malaya oleh British, India oleh British, kawasan wilayah Afrika, South Africa apa semua oleh British. Maka ini adalah satu ancaman bagi British. Nak tak nak mereka harus menguasai the center for Muslim itu. Ya. Tambahan pula pada waktu itu dilaporkan bahawa ini dilaporkan oleh ini dokumennya. Okey. Ditulis oleh Dr. D.G. Hogarth. D.G. Hogarth ni adalah seorang Dr. D.G. Hogarth ni adalah seorang intelligence naval officer. Dokumen ini dibacakan pada Januari 27 tahun 1925. Dan mendapat respon daripada siapa? Secretary of Colonial Office. Ini saya bacakan. Untuk lebih kata orang gitulah, ada sumbernya. Kita mementingkan sumber, kita nak cakap kosong. Nanti kita nak mempertahankan manusia-manusia yang sering dilabel sebagai dengan tuduhan-tuduhan begini, maka kita perlu ada sumber yang sahih. Kan? Jadi ini, Under Secretary of State for the Colonies, The Honourable W. Ormsby Gore, High Commissioner of Iraq, Sir Percy Cox. Kemudian oleh Sir Arnold Wilson, seorang ahli parlimen di British Parliament, dan Dr. Hogarth sendiri. Jadi ini disampaikan kepada mereka. Dapatan-dapatan oleh Dr. Hogarth ini yang tinggal di Jazirah di Hijaz itu, di sana tinggal dan menghantar laporan. Beliau mengatakan bahawa pentingnya British untuk mengawal pusat umat Islam, pusat agama umat Islam itu, iaitu Mekah dan Madinah, supaya propaganda anti-British, anti pentadbiran, anti kolonial British tidak disebarkan daripada sana. Disebut di sini. Itulah kepentingannya. Dan beliau mengatakan, ini satu penting, dia kata, selagi mana Muslim berpegang kepada Quran dan hadis, mereka akan terus menentang kita. Ini dokumen ni. Okay. Mengatakan itu maksud yang dia nak sampaikan, iaitu kita perlu menghancurkan kekuatan mereka untuk membolehkan mereka ataupun menyebabkan mereka keluar daripada ketulinan agama. Ini yang disebutkan. Okay. Kalau nak musnahkan atau nak kena pecahkan kekuatan umat Islam, kita mesti mengeluarkan mereka atau memisahkan mereka daripada merujuk pada sumber Quran dan hadis. Ini yang ditulis oleh Dr. D.G. Hogarth. Okey. Baik. Itulah sebabnya kenapa British dia perlu mengawal Arab Saudi, kemudiannya memburukkan Wahhabism ini. Wahhabism, walaupun saya kata, walaupun apa yang tersebar kemudiannya bukan Wahhabism. Contoh macam saya kata tadi, Syekh Waliullah Dahlawi bila pergi ke India bukan menyebarkan Wahhabism, tetapi satu bentuk fundamentalis Islam. Islam yang sebenar-benarnya berpegang kepada asas agama, iaitu Quran dan hadis yang sebenar. Baik. Apa yang berlaku di India, ya? Apa-apa yang berlaku di India pada abad ke-19, abad ke-19 maksudnya tahun 1800 hingga 1899, memberi kesan kepada perkembangan di Malaya, di tanah Melayu. Ya? Contohnya, okay, pada tahun 1805, kita biasa dengar lah ya, British sering mengelak untuk memberikan pendidikan yang sama rata antara orang British ataupun native British dengan orang Melayu di tanah Melayu. Mengapa? Sebab British sudah belajar daripada apa yang berlaku di India sebelum itu. Apabila mereka memberikan kebebasan kepada orang India, akses kepada pendidikan. Yalah, walaupun masih lagi bawah secara perbandingan nisbahnya, tetapi mereka tidak menghalang apa-apa sehingga ramai yang dihantar ke London, ke England, ya, untuk belajar higher education, pursuing higher education. Tetapi kemudiannya British merasakan bahawa itu satu kesilapan. Itulah yang kemudiannya diimplement di tanah Melayu, mengurangkan peluang pembelajaran kepada anak-anak Melayu. Dan anak-anak Melayu hanya diberikan peluang pendidikan untuk menjadi apa? Nelayan yang lebih baik daripada mak bapak mereka, tukang yang lebih baik daripada mak bapak mereka, dan petani yang lebih baik daripada mak bapak mereka. Ini yang disebut dalam dokumen British. Kita bukan nak jadikan mereka seorang intelek ke, nak jadikan apa, tak. Menjadikan buruh yang lebih baik daripada mak bapak dia orang. Itu macam. Itulah asas penubuhan SITC, Sultan Idris Training College, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris hari ini pada tahun 1922. Itu puncanya. Tetapi daripada situ ada jugalah yang keluar, ya, kerana mereka mendapat akses kepada
sumber-sumber nasionalisme, gerakan nasionalisme dan juga kebangkitan Islam yang dibawa kemudiannya oleh pembaharu-pembaharu ini, reformis, revivalist. Ya, mungkin saya kata dalam konteks kita boleh sebut revivalist itu lebih sesuai daripada reform. Reform ni memperbaharui. Revival ini dia menyegarkan semula. Benda tu dah ada, Quran dah ada, hadis sahih dah ada, cuma dia revive. Dia menyegarkan semula. Ya? Kita dalam bahasa kita sebut mujadid kan, mujadid, pembaharu agama. Sebenarnya dia bukan membaharui, buat benda-benda yang baharu dalam agama, cuma dia kembali kepada fundamentalnya. Okey. Itu yang berlaku ya. Dari India, kembali ke India tadi. Di India, Shah Waliullah tadi dan anaknya kemudiannya menggerakkan gerakan penentangan terhadap British. Okey. Baik. British mula masuk ke India sejak satu perang di sana, perang Plassey namanya, tahun 1757, masuk ke sana. Okey, masuk. Tetapi belum menguasai India secara rasmi. Belum menguasai India secara rasmi sehinggalah 100 tahun kemudian. Tapi India dah wujud. Macam mana dia wujud di Malaysia, contohnya di tanah Melayu, di negara-negara Melayu, British dah mula masuk sejak tahun 1786 di Penang, di Pulau Pinang. Tetapi tidaklah dia menguasai keseluruhan pentadbiran negeri-negeri Melayu, tanah Melayu itu, sehinggalah polisi rasmi kemudiannya dibuat melalui Perjanjian Pangkor 1874. Lebih kurang 100 tahun, 90 tahun juga dia ambil masa untuk memahami psiki orang Melayu, memahami sejarah, budaya, politi orang Melayu. Sistem politi orang Melayu. Kemudian barulah menandatangani Perjanjian Pangkor 1874 untuk menguasai sedikit demi sedikit keseluruhan tanah Melayu sampai 1957. Jadi dia mengambil masa. Begitulah yang berlaku di India. Kenapa saya sebut di India? India ini kemudiannya akan menjadi model kepada apa yang nak berlaku di Malaya. Okey. So 1803 buat kali pertama berlakunya penentangan digerakkan oleh anak Syekh Waliullah, Syekh Abdul Aziz tadi tu. 1803 sebab apa? Sebab British menjatuhkan pemerintahan Mughal di sana. Dan kerajaan Mughal hanyalah menjadi penerima pencen semata-mata, tidak ada lagi kuasa, iaitu kerajaan Mughal yang berkuasa di India lebih kurang 600-700 tahun. Ya. Di India kemudian dijatuhkan, turun pangkat. Hanya sebagai penerima pencen semata-mata, menyebabkan Syah Waliullah dan anak Syah Abdul Aziz tadi itu menggerakkan gerakan penentangan British dalam kelompok Islam yang bangkit untuk menentang kuasa kufar. Inilah golongannya yang dilabel Wahabi tadi. Sebenarnya mereka bukan Wahabi. Mereka, contohnya anak kepada Syah Waliullah tadi itu yang dilabel sebagai bapa Wahabi bukanlah bapa Wahabi. Bapa Wahabi di sana ialah Syekh Abdullah lupa pula saya ni. Boleh. Said Ahmad Rai Bareli. Syekh Said Ahmad Rai Bareli. Okey, itu yang mula-mula yang menggerakkan yang dikatakan Wahabi itu. Tapi yang menyebabkan British anti kepada mereka sebabkan mereka ini kembali kepada satu gerakan Puritan Islam yang mengatakan bahawa kita ni kalau kita kena bebaskan diri daripada penjajahan kuasa kufar. Para ulama tradisional waktu itu, ulama konservatif, tidak mencampuri, maksudnya tidak campur politik. Ini politik dah ni. Hal negara ialah hal politik. Jadi British mahukan kelompok ulama, kelompok Islamis yang tidak campur tangan dengan urusan politik. Dan mereka hanya duduk diam-diam mengaji, menyampaikan agama Islam, tetapi tidak mencampuri apa-apa urusan politik. Jadi bila berlakunya peristiwa ini, take over of Delhi tadi pada 1803, bermulalah gerakan penentangan besar-besaran. Maka Wahhabism, Wahhabism satu benda yang sudah macam mana kita nak kata gelaran itu seolah-olah satu gelaran yang lucah, dilucahkanlah. Dah dilucahkan di Arab Saudi, dia bawa ke India dan dikatakan okey, Wahabi ini dia memecah belahkan masyarakat. Maka kita orang Islam dia kena menolak fahaman Wahabi ini. Baik, saya nak tanya untuk menyebarkan satu idea, satu propaganda, dia perlukan medium. Kan? Di mana-mana zaman, setiap masa maklumat ini perlu disampaikan melalui medium. Contohnya pada hari ini kita menggunakan medium Facebook yang kita sedang berhadapan sekarang ni, kita sedang live. Medium ini menjadi satu medium yang paling utama untuk menyampaikan maklumat. Mungkin 15-20 tahun dulu Facebook tak ada untuk menyampaikan maklumat, kita gunakan TV. Kan, kita gunakan TV untuk menyampaikan maklumat. Beberapa puluh tahun sebelum itu TV pun tak ada, kita hanya audio visual. Sekarang ini interaktif, dulu audio visual, sebelum itu audio sahaja, radio.
Pada zaman Perang Dunia Kedua, kita hanya gunakan audio sebagai medium untuk menyampaikan maklumat. Bagaimana sebelum radio? Surat khabar menjadi medium menyebarkan maklumat. Bagaimana sebelum surat khabar? Okay, word of mouth ataupun helaian-helaian ataupun ceramah-ceramah, ceramah-ceramah, ucapan-ucapan pemimpin disebarkan. Baik, inilah yang kita kena faham, bahawa ketika British menguasai negara ini, iaitu menguasai wilayah Arab, wilayah Jazirah tadi itu, Jazirah Arab, kemudian India, kemudian Tanah Melayu, siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan secara rapid, secara pantas maklumat berkaitan dengan buruknya Wahhabism ini? Kerja British. Kerja British. Kenapa? Melalui apa? Melalui penubuhan, contohnya institutionalized Islam. Apa itu institutionalized Islam? Iaitu Islam yang diinstitusikan. Ya? Yang kemudiannya diberi allowance kepada orang yang duduk dalam majlis agama contohnya. Ya? Majlis agama Islam yang pertama ialah Kelantan, tapi walau bagaimanapun saya bukan nak katakan salah, bukan. Tetapi ini adalah strategi British, menguasai majlis-majlis agama, menguasai pertubuhan-pertubuhan agama, menguasai media. Sehingga kan pada tahun 1905, tahun 1904 dibuat satu undang-undang, Enactment Islam. Perkara 9B mengatakan sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan mengenai agama dan politik Islam tanpa kebenaran sultan terlebih dahulu boleh dikenakan hukuman penjara ataupun denda. Tetapi sebenarnya mereka hanya menggunakan nama sultan di situ. Mereka hanya manipulasi saja. Ini British bijak. Kalau tidak, British tak menguasai dari timur ke barat dunia dan menjadi satu kuasa yang paling besar pernah, kuasa penjajah yang paling besar pernah wujud dalam muka bumi ini. So itu kerja British. Baik. Jadi tadi mana India okey. Di India tadi berlakunya kebangkitan, sehinggalah satu kebangkitan yang paling besar tahun 1857 Dahagi. 1857 berlaku Dahagi ini satu pemberontakan, iaitu askar sipai ataupun sepoi, askar pejalan kaki ini membangun memberontak EIC, East India Company. East India Company ini yang berkuasa waktu itu. Belum lagi British belum lagi menguasai India secara rasmi di bawah di bawah Queen atau King, belum lagi, cuma masih ini diwakilkan kepada EIC. So 1857 berlakunya satu gerakan besar-besaran menentang EIC. Akhirnya EIC diharamkan tahun berikutnya. Bermulanya pemerintahan British Raj. British Rajyam bermaksud, British Raja ini bermaksud kepimpinan ataupun kerajaan British di bawah Queen. Di bawah Queen Victoria. Secara rasminya akhirnya daripada company EIC tadi berpindah kepada syarikat. Berpindah kepada kerajaan di bawah Queen. British tengok apa yang berlaku ini sebenarnya banyak digerakkan. Sentimen Muslim menentang British ini digerakkan oleh golongan yang dilabel sebagai Wahhabi ini. Sebenarnya saya nak tekankan sini, sebenarnya mereka bukan Wahhabi. So, saya nak kata tadi, kalau mereka ini Wahhabi, Syekh Muhammad Abdul Wahab itu menentang Sufism, menentang tarikat. Tetapi sedangkan yang digerakkan di India ni oleh Syah Waliullah itu, beliau bermazhab Hanafi. Beliau adalah ahli Sufi. Beliau aktif dalam Sufi dan menyertai tarikat Naqsyabandi. Tapi pada masa yang sama, beliau juga aktif untuk menggerakkan gerakan penentangan terhadap kolonial. Jadi apa yang berlaku ini, saya rasa macam tak kenalah pelabelan dan tuduhan itu. Sedangkan beliau itu hidup sezaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan beliau bukan Wahhabi. Hanya dilabelkan Wahhabi oleh British, yang dibantu oleh British kemudian disebarkan melalui medium dia. Okey, melalui cetakan bahawa golongan ini Wahhabi yang menguasai dan memberontak dan mengacau umat Islam di Mekah. Di Mekah, macam saya kata tadi tu, di Mekah tu ditakuti konon-kononnya Wahhabi di Najd itu akan menyerang Center of Muslim tadi tu, yang menyerang Kaabah. Ditimbulkan ketakutan seolah-olah jahatnya puak ini oleh British. Walaupun mereka memang ada memberontak, tetapi itu satu kita kena selami pula apa yang berlaku pada waktu itu. Berlakunya penyelewengan dan juga penentangan dan serangan terhadap mereka menyebabkan mereka bertindak balas terhadap apa-apa yang berlaku, kesesatan dan kerosakan-kerosakan yang berlaku. Ini satu cerita. Okey, kembali tadi ke India. Kemudian 1857 British Raj bermula, 1858 British Raj bermula. Baik. Pada masa yang sama, pada waktu ini di tanah Melayu belum lagi ada sebarang gerakan ataupun tuduhan-tuduhan berkaitan dengan Wahhabi.
Ya, belum ada lagi ni. Okey. Tetapi di Sumatera yang bersebelahan dengan tanah Melayu, Sumatera, ketika itu sudah ada gerakan-gerakan penentangan terhadap penjajah. Ya, jadi dia travel dari Arab Saudi ke India, ke Sumatera, baru dia masuk ke tanah Melayu. Ya, tanah Melayu ni last sekali. Ya, travelling of Wahhabism tadi itu, derogatory term tadi itu. Di sana berlakunya satu perang yang kalau biasa pernah dengar, perang Padri namanya. Perang Padri yang digerakkan oleh Imam Bonjol. Imam Bonjol seorang ulama di sana yang menentang apa sebenarnya, menentang ini antara golongan adat dengan golongan ini revivalist Islam ini mengatakan bahawa golongan adat tadi banyak buat benda-benda yang syirik. Mereka biasa belaga ayam, opium smoking, candu. Candu itu menjadi satu benda yang biasa dalam masyarakat Islam di Sumatera itu. Kemudian minum tuak. Jadi gerakan Padri tadi oleh Imam Bonjol melihat perkara ini perlu ditentang, dan tidak ada kena-mengena langsung Imam Bonjol ini dengan gerakan Wahhabism. Gerakan Wahhabism tak ada kena-mengena langsung. Tetapi mereka ini dilabel sebagai golongan yang pemecah belah umat Islam. Hanyalah kemudiannya pada penghujungnya lebih kurang tahun 1847 dia bermula lebih kurang antara ujung abad ke-18 hinggalah pertengahan abad ke-19. Hanya kemudiannya Belanda waktu itu di sana ialah Belanda. Ya, Belanda campur tangan untuk membantu golongan yang diperangi oleh Imam Bonjol tadi. Tetapi yang bagusnya akhirnya golongan adat tadi bergabung dengan Imam Bonjol, golongan Padri ini, untuk menentang semula Belanda. Ya, untuk menentang semula Belanda, sebab akhirnya Imam Bonjol berjaya memujuk dan memberikan keyakinan kepada golongan adat tadi itu bahawa musuh kita sebenarnya bukan kita sesama umat Islam, tetapi golongan penjajah ini. Okey, golongan penjajah. Maka berlakulah satu gerakan yang baru untuk menentang Belanda pula, ya, Belanda. Walaupun Imam Bonjol pernah menulis kemudiannya bahawa beliau pada hujung-hujung hayatnya menulis satu dokumen mengatakan bahawa penyesalan beliau terhadap perbuatan menyerang umat Islam dan menyebabkan kematian. Tetapi Imam Bonjol tidak pernah menyatakan bahawa penyesalan itu kerana menegakkan agama, ataupun melawan amalan-amalan yang khurafat, amalan-amalan yang salah tadi itu, bukan. Tapi kerana berlakunya pembunuhan dan kematian umat Islam disebabkan kemarahan, akhirnya menyebabkan umat Islam bertempur sama sendiri. Sedangkan musuh utama bukannya umat Islam, tetapi adalah Belanda. Baik. Baik, ini ada seorang sarjana yang menulis berkaitan dengan ini. Saya kata bahawa peranan sarjana-sarjana luar khususnya yang kita sebut sebagai orientalis. Orientalis ialah golongan sarjana bijak pandai luar yang mengkaji tentang keadaan Muslim ataupun orang timur sini. Itulah orientalis. Ini ada seorang tulis, Christine Dobbin nama dia. Dialah dia kata akhirnya mereka lah golongan penjajah inilah kemudiannya mula untuk mengajar term Wahabi ini. Mengajar. Christine Dobbin itu dia kata yang mengatakan doktrin Wahabi ini dibawa oleh golongan ini. Ini kerja golongan kolonial. Sebab mereka mempunyai media. Bukannya dibawa oleh golongan ulama, tapi golongan ulama sudah mengenali. Golongan ulama, golongan umat Islam pada waktu itu perlahan-lahan sudah mengenali Wahabi dan biasa dengar perkataan itu sebab mereka pernah pergi ke Mekah. Dan pulang dan pernah dengar, okey, kalau pergi ke Mekah kita kena berjaga-jaga dengan puak Wahabi, dari Najd akan menyerang bila-bila. Masa akan menyerang Kaabah, menyerang Madinah, menyerang makam Nabi. Menyerang makam Nabi. So ketakutan itu sudah perlahan-lahan ditanamkan di Arab Saudi dan dibawa balik kemudiannya di Sumatera contohnya kan tentang Wahabi. Akhirnya bila Imam Bonjol memulakan gerakan untuk menentang amalan-amalan ini, sekali lagi diberikan label pada puak ini pula. Wahabi yang di Arab Saudi tadi sekarang ini sudah berjangkit di Sumatera. Itu menyebabkan orang Islam bangkit kemudian menentang pula puak ini yang dilabel sebagai Wahabi. Sedangkan mereka ini tidak ada kena-mengena langsung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ataupun pernah membaca kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab, Kitab Tauhid.
Kitabul Tauhid ini adalah kitab utama Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya pernah jumpa dan selak-selak lah kitab ni waktu saya di Sydney dulu. Cuma saya rasa macam satu kekesalan sebab saya tak beli buku itu. Saya jumpa di satu kedai buku Kitabul Tauhid dan saya selak-selak, saya baca secara sepintas lalu. Cuma satu penyesalan yang sampai hari ni saya rasa macam kenapalah aku tak beli kitab itu. Tak besar mana lah. Baik. So itu yang berlaku di Sumatera. Akhirnya barulah kita sampai ke tanah Melayu. Apa yang berlaku di Arab Saudi, kemudian term itu Wahabi itu berkembang ke India, kemudian ke Sumatera dan akhirnya sampai ke tanah Melayu. Sampai ke tanah Melayu agak lambat. Okey, sampai ke tanah Melayu agak lambat. Yang menariknya di tanah Melayu, gelaran Wahabi ini diberikan kepada mereka yang balik daripada, bukan daripada Arab Saudi tetapi balik dari Mesir. Di Mesir. Ini yang saya rasa macam kita kena betulkan semula pemahaman kita dan salah tanggapan kita. Sedangkan mereka ini yang digelar sebagai kaum muda waktu itu, kaum muda pada penghujung abad ke-19 itu tahun 1890 ke atas sehingga 1920-an. Lebih kurang 3-40 tahun ini golongan ini digelar sebagai kaum muda. Khususnya selepas tertubuhnya ataupun terbitnya satu majalah yang sangat penting dalam menggerakkan reform, menggerakkan perubahan umat Islam, iaitu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam di Singapura yang diterbitkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Syed Sheikh Al-Hadi ini menubuhkan di sana. Kenapa tubuh di Pulau Pinang? Tak tubuh di negeri-negeri Melayu? Okey. Sorry. Sebab di sana di negeri-negeri Melayu tadi macam saya katakan, kita ada undang-undang enakmen Islam 1904 Seksyen 9B yang mengatakan bahawa semua terbitan mesti mendapat kelulusan dulu. Kalau tidak boleh dipenjara atau didenda. Tetapi terma ini tidak terpakai di negeri-negeri selat. Di Street Settlement iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Oleh itu Syed Sheikh Al-Hadi menerbitkan majalah Al-Imam di sana 1906. Tahun 1906 yang meniru majalah Al-Manar di Egypt, di Mesir. Okey, di Mesir. Menarik untuk dilihat di sini betapa masyarakat ini termakan dengan propaganda yang disebarkan waktu itu. Golongan ini adalah golongan Wahabi. Golongan ini golongan yang memecah belahkan masyarakat. Golongan Wahabi katanya. Sebab apa? Sebenarnya mereka tidak ada, dia dah, kalau bahasa kita tak ada point dah lah. Tak ada point dah untuk menyalahkan golongan ini yang menyeru kepada political Islam. Change, perubahan dan political Islam. Dalam majalah ini, Al-Imam ini, Syed Sheikh Al-Hadi, dia menterjemahkan majalah Al-Manar tadi. Banyak terjemahan-terjemahan daripada Al-Manar itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi di sini. Dan kontennya, kandungannya ialah tentang political Islam. Dari mana? Dari Egypt, Mesir, yang ketika itu sudah mekar gerakan-gerakan nasionalisme untuk menentang British. Di Mesir pun British juga. Jadi dia tersebar. Okey. Dalam Al-Manar, bila ditanya kepada pelajar-pelajar pada waktu itu, bila ditanya kepada pelajar-pelajar waktu itu, apa bezanya antara belajar di Arab Saudi ataupun belajar di Jazirah Arab ini dengan belajar di Mesir? Mereka mengatakan bahawa di Mekah anda hanya boleh belajar agama. Tetapi di Mekah anda hanya boleh belajar agama, tetapi di Mesir anda belajar agama beserta politik. Nampak tak? So di Mekah tidak ada unsur politik. Pelajar-pelajar yang pergi ke Mekah, dia tidak belajar tentang politik, tetapi dia belajar tentang ketulinan agama. Tentang sumber-sumber hadis di sana. Mereka bukan disogokkan dengan pemikiran-pemikiran agama. Ini yang disebutkan. Tetapi mereka belajar tentang political Islam itu kebanyakannya dibawa balik dari Mekah. Dibawa balik dari Mesir. Melalui antaranya ialah Al-Manar tadi. Kemudiannya digerakkan pula satu lagi majalah yang penting iaitu majalah Seruan Azhar yang ditubuhkan atau diterbitkan oleh sekumpulan pelajar Tanah Melayu, pelajar Malaya dan pelajar Indonesia. Seruan Azhar yang mengumpulkan tulisan berkaitan dengan kebebasan umat Islam.
Keperluan umat Islam untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan ini, pendidikan agama, pendidikan sekular, tak. Semua pendidikan adalah ilmu yang perlu umat Islam kuasai. So tidak ada dikotomi itu. Ya? Kemudian wanita perlu diberikan peluang yang sama rata dengan lelaki untuk keluar ke muka masyarakat, untuk keluar untuk membantu masyarakat menggerakkan perubahan. Mereka perlu diberikan hak yang sama rata, hak yang mengundi yang sama, hak pendidikan yang sama. Boleh mengajar, mereka boleh menjadi guru. Ini yang dipropagandakan, dipromosikan oleh majalah Al-Manar contohnya. Saya boleh cadangkan satu bacaan yang saya kira bagus juga dalam membicarakan tentang pengaruh Egypt dalam menggerakkan perubahan kaum muda, yang ditulis oleh Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Aris. Ini dari Universiti Malaya. Universiti Malaya. Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Haris, The Role of Egyptian Influences on the Religious Dynamics and the Idea of Progress of Malaya's Kaum Muda Before the Second World War. Dalam jurnal British Journal of Middle Eastern Studies. Boleh try dapatkanlah kalau boleh akses ke jurnal. Boleh baca dan tengok bagaimana mereka ini, kaum muda ini dilabel dengan gelaran-gelaran yang sangat-sangat menyakitkan. Kerana semata-mata mereka ini bertentangan dengan golongan established. Okey. Golongan established itu siapa? Golongan established ini adalah golongan ahli agama ataupun golongan ulama-ulama konservatif yang sudah mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Pada waktu itu kerajaan British. Mereka ini selesa dengan status quo mereka. Tidak perlu berusaha untuk menggerakkan perubahan-perubahan. Hatta mereka ini menggunakan gelaran-gelaran self-aggrandizing, iaitu membesar-besarkan diri sendiri. Kita boleh baca dalam tulisan-tulisan Buya Hamka contohnya. Dan tulisan-tulisan Buya Hamka berkaitan dengan keadaan pemimpin-pemimpin agama di tanah Melayu, Sumatera dan juga tanah Melayu. Yang ditulis dalam Ayahku contohnya, yang mengkisahkan tentang ayah kepada Hamka, Haji Abdul Malik. Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Malik itu nama Hamka. Karim Amrullah dari Haji Karim Amrullah. Ya? Menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan agama yang established, yang bekerja ataupun rapat dengan kerajaan British ini, mereka lebih senang dengan status quo mereka. Tetapi yang menggerakkan perubahan perlahan-lahan anti-British, ini ialah golongan muda, kaum muda. Okay? Kaum muda yang pulang dari Mesir, bukan pulang dari Arab Saudi, dan mereka ini bukan Wahabi. By no means they were Wahhabis. Datang dari mana gelaran Wahhabi ini kepada mereka? Okey. Baik. Kemudian berlakulah perkembangan-perkembangan di sana, dan akhirnya satu perkembangan yang sangat penting saya kira untuk menunjukkan bahawa tak ada kaitan langsung antara tempat belajar di Arab Saudi itu dengan Wahhabism. Okey. Pada tahun 1937 berlakunya satu debat besar-besaran, bahasan besar-besaran yang saya dah pernah sentuh sebelum ini, mungkin ramai dah tahu tentang boleh ke tak boleh bela anjing di rumah. Okey. Dan ini bukan di rumah, sebenarnya di istana. Di Istana Kelantan tahun 1935 1937 lah berlaku peristiwa ini, iaitu waktu itu Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim, memelihara seekor anjing Dalmatian, anjing yang tumpuk-tumpuk itu. Tetapi tidak dipersetujui atau ditentang oleh adindanya sendiri, iaitu Tunku Maharani, menolak bahawa mana boleh umat Islam tak boleh bela anjing. Tak temah kita ni Syafi'i, mazhab Syafi'i menolak untuk memelihara anjing untuk apa tujuan sekalipun. Akhirnya berlakunya pertikaian, pertelingkahan yang menyebabkan akhirnya Sultan Ibrahim tadi mengambil keputusan, walaupun baginda ketika itu menguasai Majlis Agama Islam. Tahun 1915 dah ada Majlis Agama Islam di Kelantan. Majlis Agama Islam pertama yang ditubuhkan negeri Kelantan, kemudian menjadi contoh kepada negeri-negeri Melayu yang lain di Kelantan itu. Tetapi Tunku Ibrahim tidak menggunakan kuasanya untuk apa? Untuk menyatakan better akan menyimpan juga anjing, tak ada siapa yang boleh kata apa. Ataupun Mufti Kelantan perlu mengeluarkan fatwa untuk mengatakan bahawa harus hukumnya untuk menyimpan anjing, tak. Tetapi satu debat dianjurkan, satu dialog, diskusi dianjurkan untuk apa? Untuk menyimpulkan bahawa dari segi hukumnya boleh atau tidak pelihara anjing. Dipanggil dua kumpulan, mewakili, satu mewakili
Tengku Ibrahim sendiri, iaitu boleh menyimpan anjing, boleh membela anjing. Yang kedua di bawah Tengku Maharani, iaitu menyokong Tengku Maharani yang mengatakan bahawa haram, langsung tidak boleh sama sekali umat Islam menyimpan anjing. Baik. Yang menariknya di sini yang saya nak tekankan atau saya nak dedahkannya ialah latar belakang kedua-dua golongan ini. Baik. Kalaulah satu golongan yang mengatakan bahawa boleh menyimpan anjing, harus menyimpan anjing ini dikatakan sebagai golongan Wahabi, kita tengok latar belakang pendidikan mereka. Mereka ini lebih 4 orang lah, 4 orang, iaitu Haji Nik Abdullah bin Haji Wan Musa, iaitu anak kepada Haji Wan Musa itu tadi, anak Haji Wan Musa. Haji Wan Musa inilah bekas mufti, mantan mufti Kelantan. Sebelum itu, anaknya sendiri Haji Nik Abdullah, kedua-dua mereka berpendidikan dari Mekah. Okey, dari Mekah. Kemudian Syekh Abbas Taha, Haji Abbas Taha, iaitu Kadi Singapura, berpendidikan dari Mekah juga. Kemudian Burhanuddin, Dr. Burhanuddin Helmi, yang kemudian menjadi yang di-Pertua PAS, menjadi yang di-Pertua PAS, yang berpendidikan bukan di Mekah tetapi dari Delhi, iaitu Universiti Aligarh dalam bidang homeopati, perubatan homeopati. Tetapi beliau juga mempunyai pengalaman atau pendidikan agama di ketika di tanah Melayu. So mereka ini semua kita boleh katakanlah ada yang nak menuduh bahawa tengok golongan ini balik daripada Arab Saudi, Mekah, kan, membawa balik fahaman Wahabi, mengatakan kita boleh talfik, kan, boleh pindah-pindah mazhab, katakan okey dalam hal ini kita menerima pandangan mazhab Hanafi ke mazhab Hambali yang membenarkan, kan, anjing. Tapi kita tengok barisan yang kedua ini yang mewakili Tengku Maharani, iaitu Haji Ibrahim Yusof, mufti Kelantan. Dari mana pendidikannya? Dari Mekah. Kemudian yang kedua Haji Ahmad Mahir, Qadi Kelantan. Dari mana? Dari Mekah. Haji Ahmad Abdul Manan, ahli mesyuarat ulama Kelantan. Dari mana pendidikannya? Dari Mekah. Haji Abdullah Tahir, ahli majlis mesyuarat ulama Kelantan juga. Dari mana? Dari Mekah. Jadi ini bukan soal pulang dari Arab Saudi menjadi Wahabi, bukan. Kalau kita tengok kedua-dua belah pihak ini dari Mekah, ataupun dari bahasa kita sekarang ini dari Arab Saudi lah. Masa itu tahun 1937 memang dah ada lah secara rasmi, kerajaan Arab Saudi itu, kerajaan Arab Saudi ataupun negara Arab Saudi itu sudah tertumbuh. Jadi di sini tak boleh kita nak simpulkan secara sembrono bahawa kita katakan semua yang pulang itu Wahabi. Tak, sebenarnya itu adalah pilihan masing-masing dan bukannya membawa balik ideologi Wahabi. Nah, saya petik semula. Syekh Muhammad Abdul Wahab menolak sama sekali sufi tarikat. Tetapi Haji Wan Musa, mantan mufti Kelantan itu merupakan pengamal tarikat. Sufi, ahli sufi. Mengamalkan sufi tarikat. Tetapi pada masa yang sama beliau mempunyai pandangan dan beliau juga mengikuti dan juga melanggan majalah Al-Manar tadi. Majalah Al-Manar dari Mesir tadi. Jadi mereka ini bukan Wahabi, tetapi mereka ini sebenarnya menyampaikan risalah Islam yang benar. Tidak ada masalah, mereka tidak pernah menuntut dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mereka tidak pernah menuntut ataupun mengakui bahawa maha guru kami adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab dan kami ini adalah tergolong dalam persatuan pertubuhan Wahabism. Tidak. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan liar oleh manusia-manusia yang tidak mahu berdialog, tidak mahu berdiskusi untuk mencari kebenaran. Kalaulah ikutkan kuasa Tengku Ibrahim sebagai Sultan Kelantan, Sultan Ibrahim tadi, baginda boleh sahaja memutuskan bahawa boleh menyimpan anjing. Tapi memilih untuk mengadakan dialog, diskusi antara dua kumpulan umat Islam yang mempunyai, ulama Islam yang mempunyai dua pandangan berbeza. Baik, diadakan perbahasan itu sehari suntuk di perkarangan Istana Cemerlang di Kelantan. Akhirnya, setelah berbalas-balas hujah, mereka pun sampai pada satu kesimpulan. Apa dia kesimpulannya? Tak ada kesimpulan. Kesimpulannya tak ada keputusan. Tidak ada sebarang keputusan yang diambil kerana masing-masing mempunyai hujah dalil masing-masing, sehingga kan tidak ada satu keputusan tuntas dicapai. Tetapi Sultan Kelantan nak juga, Sultan Kelantan nak juga satu keputusan dicapai. Dihantarlah satu watikah ke mana? Ke Azhar, ke Universiti Al-Azhar untuk meminta endorsement atau memintakan pandangan terakhir daripada ahli majlis fatwa Azhar yang diketuai oleh Syekh Muhammad Fahim. Tapi Syekhul Azhar masa itu Mustafa Al-Maraghi, Syekhul Azhar waktu itu, nak tanya sebenarnya boleh ke tak boleh umat Islam simpan anjing. Dan dibalas surat itu. Dibalas kembali ke surat itu ke Kelantan dan mengatakan bahawa boleh simpan anjing. Boleh pelihara anjing.
Nah, perlu diingat Watikah ini bukan dari Arab Saudi. Bukan dari Wahabi, tetapi dari Universiti Al-Azhar. Ya, Universiti Al-Azhar yang menjadi katakan kiblat ilmu lah. Kiblat ilmu sekian lama menjadi kiblat ilmu bagi umat Islam. Ini satu, akhirnya tuduhan yang mengatakan mereka ini Wahabi, berkiblat ke Arab Saudi, semuanya terpadam. Sebab akhirnya yang memutuskan bahawa boleh menyimpan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, ialah dari Majlis Fatwa Al-Azhar sendiri. So, saya kira itu sudah terhapus gelaran itu. Maka berkembanglah dari Al-Imam tadi, Al-Imam, majalah Al-Imam kemudiannya diharamkan. Bukan diharamkan, kemudiannya tutup pada tahun 1908. Lebih kurang 2 tahun jadi hidup. Dari situ dia kemudiannya disambung oleh majalah lain. Dari Al-Imam ditubuhkan Al-Munir. Ditubuhkan Al-Munir di Sumatera. Tetapi pada waktu itu apa-apa perkembangan di Sumatera dan tanah Melayu dia saling berkait. Saling berkait kerana mereka ni duduk di sebelah-sebelah. Hanya dipisahkan oleh Selat Melaka sahaja. Dan Selat Melaka itu memang adalah medium pengangkutan utama lah, penghubung utama antara wilayah contohnya di Pagar Ruyung, Aceh apa semua untuk travel ke tanah Melayu pada waktu itu. Baik, dari sana ditubuhkan kemudian majalah apa? Neraca. Majalah Neraca oleh Syekh Abbas Taha tadi, iaitu Qadi Singapura. Kemudiannya akhirnya Al-Ikhwan 1926. Ini antara itu saya kata lebih kurang 30 tahun dalam tempoh reform, modernization of Islamic thought, iaitu pemodenan. Apa isi kandungannya ialah kita perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, meninggalkan amalan-amalan contohnya mengagung-agungkan personality. Jangan agungkan para ustaz berlebih-lebihan. Para ustaz, para ulama harus dihormati, wajib dihormati, tetapi bukan dengan mengagung-agungkan mereka sehingga contohnya Hamka menulis dalam Abuya, air basuhan tangannya diminum. Air basuhan tangannya diminum. Untuk apa sedangkan tidak pernah dilakukan sebelum itu kan? Nabi pun tidaklah mencontohkan perkara itu bahawa Nabi kata kau minumlah air tangan aku, ataupun para sahabat buat begitu. Jadi apakah mereka itu lebih mulia? Ini yang ditentang oleh bukan Sahul tetapi ditentang oleh golongan-golongan pembaharu tadi itu, golongan modernis. Yang bukan Wahabi tetapi mereka ini semua berkiblatkan mana? Al-Azhar, Mekah. Tidak ada kaitan langsung dengan Saudi. Baik. Kemudian berlaku satu perkembangan yang saya kira penting untuk saya highlight di sini, saya perlu tonjolkan, iaitu British mengenangkan bahawa pentingnya Jazirah Arab tadi itu dalam politik atau perkembangan umat Islam di tanah Melayu. Mereka menumbuhkan political intelligence. Mereka ada intelijen politik dan menumbuhkan satu bulletin of political intelligence dengan menghantar para spy, para perisik-perisik dan juga ahli intelijen untuk duduk di Mekah. Duduk di Mekah untuk mengetahui cara pemikiran masyarakat Islam, apa-apa perkembangan yang berlaku di sana, supaya tidak tersebarnya idea-idea pembaharuan ini. Idea-idea pembaharuan. Sebab apa? Umat Islam dari Mesir pergi ke Mekah. Umat Islam dari Indonesia, umat Islam dari tanah Melayu juga pergi ke Mekah. Maka di sana, macam yang dikatakan oleh Dr. Hogarth tadi itu, bahawa bahaya tersebarnya idea of reform ini boleh berlaku di mana? Di Mekah. Sebab semua umat Islam dia jadi melting pot di sana, pusat pertemuan umat Islam. So perlu dihantar intelijen di sana untuk melihat bagaimanakah perkembangan yang berlaku di sana. Okey. Tetapi di sini bukan tapi ada dihantar seorang pegawai yang mewakili tanah Melayu yang mewakili political intelligence tadi. Nama beliau adalah Abdul Majid Zainuddin. Abdul Majid Zainuddin menceritakan, ini menarik. Dia kata mengapa bila sampai di sana orang Islam, orang Melayu kemudiannya pulang dengan perasaan yang rasa macam menyampah saja dengan Arab Saudi punya apa, sebab apa? Satunya ialah propaganda Wahhabism tadi itu. Iaitu di sana ditakut-takutkan bahawa kita ini kadang-kadang kita kena jaga diri sendiri sebab ancaman golongan Wahhabi dari Najat itu datang tiba-tiba untuk menyerang kita. Menanamkan ketakutan pada mereka. Ini saya kata tadi, kerjasama antara pemerintah tadi, Saud tadi dengan British sendiri. Itu kerja mereka. Yang kedua, orang Islam di sana, mereka merasakan bahawa ini adanya peraturan tidak boleh merokok.
di Mekah. Okey. Adanya peraturan tidak boleh merokok di mana? Di kawasan Kaabah itu. Di kawasan Masjidil Haram tak boleh merokok, menyebabkan orang Islam, khususnya orang Melayu, dilaporkan oleh Abdul Majid Zainuddin, iaitu anggota Political Intelligence Britain itu tadi, mengatakan menyebabkan orang Melayu rasa macam, pelik lah, kami dah biasa merokok ni. Sampai ke Masjidil Haram, tak boleh nak merokok. Ini menyebabkan mereka irritated lah. Irritated maksudnya jelek lah dengan perangai, kata contohnya kelompok yang dituduh tadi, kelompok-kelompok Arab Saudi Wahhabism ini. Kemudian mereka dikata di sana imam-imamnya Wahabi. Imam-imamnya Wahabi di mindset kepada mereka bahawa imamnya Wahabi sebab mereka tidak berkunut. Ini yang disampaikan oleh report oleh Political Intelligence Abdul Majid Zainuddin. Pada masa yang sama, Abdul Majid ini juga menulis bahawa betapa golongan di Arab Saudi itu, dia tak menyebut Wahhabism, tetapi dia kata yang dilabel sebagai Wahhabi. Dia kata bukan Wahhabi, tapi dia kata yang dilabel sebagai Wahhabi ini sebenarnya mereka ini mengamalkan ajaran Islam yang tulen. Puritan ya, yang mahu kembali kepada ajaran Islam yang tulen, yang memetik Quran dan hadis dan melawan semua ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Okey. Baik. Ini yang menyebabkan mereka kata ajaran-ajaran ini kemudiannya maksudnya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dipraktikkan juga oleh kaum muda di Malaya. Tetapi kaum muda itu sendiri sebenarnya satu gelaran yang diberikan oleh kelompok ulama tradisional di tanah Melayu. Sebab apa? Sebab ini adalah satu terma ataupun istilah yang agak memberikan keaiban, agak menyakitkan hati jugalah masa itu kaum muda. Sebab apa? Mereka ini memetik perkembangan yang berlaku di Turki, Young Turks ataupun Turki muda. Turki muda ini digerakkan oleh Kemal Atatürk. Dia bila bagi gelaran Turki kaum muda ini, seolah-olah mereka ini menyamai apa yang berlaku di Turki muda. Sedangkan dua benda yang berbeza. Di Turki muda itu di bawah Kemal Atatürk menyeru untuk keluar daripada kongkongan agama. Sehingga diterjemahkan azan itu diterjemahkan dalam bahasa Turki. Azan dilaungkan dalam bahasa Turki, tidak ada larangan ditetapkan larangan untuk memakai tudung. Tudung dilarang. Lelaki dilarang untuk memakai kepiah serbahan, hanya pakai fez, topi mereka. Tapi ulama-ulama tradisional kemudiannya menamakan mereka ini kaum muda, supaya masyarakat Islam ragu-ragu, takut-takut untuk menerima ini. Tetapi bijaknya kaum muda ini ialah mereka menggunakan media, iaitu akhbar dan majalah untuk menyebar luaskan, sehingga dikatakan Al-Imam dalam tempoh 2 tahun itu mencapai edaran circulation 5,000 naskah. Kita sedang bercakap tentang 100 tahun yang lepas. 100 tahun yang lepas, majalah diedarkan 5,000 naskah dari Singapura masuk ke tanah Melayu untuk menyebarkan idea-idea pemodenan, menyebarkan idea-idea emansipasi wanita. Kemudian walaupun dikekang, akhirnya idea ini perlahan-lahan tersebar. Perlahan-lahan tersebar kerana idea ini membawa kita kembali kepada apa? Keturunan agama, dan pada masa yang sama menentang British. Di sinilah buat kali pertama idea anti penjajahan, walaupun sebelum itu ada tapi secara sistematik, kerana idea ini dilaksanakan melalui penubuhan madrasah yang mengimbangi ataupun menjadi alternatif kepada pondok-pondok tradisional yang ada. Pondok-pondok dah ada bermula tahun 1900 ke atas, tertubuhnya banyak madrasah-madrasah. Madrasah Al-Iqbal, Madrasah Ihya Asy-Syarif, Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang, Madrasah Ihya Asy-Syarif Gunung Semanggul, yang menjadi pencetus kepada kebangkitan nasionalisme Melayu itu adalah hasil daripada kelompok kaum muda ini yang dituduh sebagai Wahabi. Sedangkan mereka bukan Wahabi. Tetapi mereka ini adalah anak zaman yang bangkit untuk menentang penjajahan British. Secara sistematik menubuhkan madrasah-madrasah, mempelajari ilmu-ilmu yang dilabelkan sebagai sekular. Di pondok-pondok diajarkan semuanya mata pelajaran agama, bagus. Tetapi di madrasah diajarkan semua mata pelajaran agama ditambah dengan mata pelajaran sejarah, geografi, matematik dan juga town planning, perancangan bandar.
pun diajar di madrasah. Untuk apa? Untuk memberikan kefahaman kepada umat Islam bahawa ilmu Allah ni luas. Bukan semata-mata ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu ini kita perlu pelajari untuk bersaing dengan Britain, untuk kita menentang British dan untuk mengatakan bahawa ya, sebab British pernah cakap orang Melayu tak boleh nak buat jarum pun. Tak boleh nak buat jarum, dan mereka ini hanya layak untuk kekal sebagai petani yang lebih baik, nelayan yang lebih baik dan tukang yang lebih baik. So inilah menyebabkan Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, Abbas Taha ini semua menggerakkan perubahan-perubahan ini. Hanya dengan pendidikan kita boleh menggerakkan masyarakat, tetapi mereka secara konsisten dilabel sebagai Wahabi. Kerana apa? Mereka menentang status quo golongan ulama-ulama tradisional yang ada pada waktu itu dengan Britain pula, British waktu itu merasakan bahawa mereka terancam dengan kebangkitan golongan kaum muda ini. Itulah sebabnya berlakunya perkembangan ini. Wahabism yang memang pernah dengar, umat Islam biasa dengar, apabila pergi ke Mekah dan bawa balik, bahawa kita kena berhati-hati dengan Wahabi. Bawa ke sini, sampai ke sini, British propaganda pula bahawa Wahabi dah mula wujud. Inilah kelompok Wahabi, majalah Wahabi yang anda perlu berhati-hati untuk menerimanya. Berkembang. Akhirnya, 1920-an, terma itu kemudiannya dia agak tenang kan. Kalau kita nak tuduh Wahabi, banyaklah lagi kita nak tuduh Wahabi, nak labelkan Wahabi sepanjang sejarah kita, orang besar-besar. Dr. Burhanuddin Helmi tadi yang menjadi YDP, yang di-Pertua PAS adalah golongan Wahabi, yang dituduh sebagai golongan Wahabi. Za'ba Zainal Abidin Ahmad itu juga dituduh sebagai Wahabi. Ramailah yang kemudiannya pada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun 1980, tahun 1990, dalam sejarah kita, Tuan Guru Nik Aziz dituduh pernah digelar sebagai Wahabi. Kerana apa? Kerana datang dengan idea-idea baru, yang bertentangan dengan idea-idea yang established, idea-idea established. Saya tak nak sentuhlah apa-apa pertentangan berkaitan dengan amalan-amalan masyarakat, sebab itu bukan bidang saya sudah. Tapi saya hanya menceritakan dari sudut sejarah berlakunya pertentangan itu di sepanjang zaman, sehingga pada hari ini masih gelaran Wahabi itu menjadi mainan mulut-mulut yang sebenarnya tidak pernah pun tahu apa itu Wahabi. Siapa itu Syekh Muhammad Abdul Wahab? Apakah yang Syekh Muhammad Abdul Wahab buat di Arab Saudi? Dan bagaimana gelaran Wahabi itu berkembang ke India, ke Sumatera, ke Tanah Melayu? Dibawa oleh siapa? Oleh peranan ni British tadi itu. Dari Arab Saudi yang merasa terancam dengan kebangkitan kelompok-kelompok ini yang saya sebutkan tadi, faktor-faktor, kerana pentingnya Arab Saudi sebagai laluan perdagangan untuk sampai ke India. Dan juga sebagai pusat umat Islam supaya tidak tersebarnya idea-idea pemodenan. Idea-idea pemodenan ke India, ke Tanah Melayu dan juga ke Sumatera. Jadi kita kena faham seluruh konteks sejarah itu sebelum kita mengatakan Wahabi. Syekh Muhammad Abdul Wahab pun tak pernah menumbuhkan gerakan Wahabism. Jadi kalau ada apa-apa perbalahan, percanggahan pendapat, seloknya kita terbukalah untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi, mencari jalan titik pertemuan, mencari jalan penyatuan kita sesama umat Islam, bukannya ringan mulut menuduh orang Wahabi ataupun gelaran-gelaran yang sangat teruk, sangat jijik. Yang saya rasa tak perlulah sebut sini. Yalah, kadang-kadang itu membawa sehingga mengutuk kaum, mengutuk warna kulit. Saya pun pernah kena di Facebook, pernah ada yang mengata begitu, hanya kerana kita berbalah pendapat dalam beberapa isu. Saya kira itulah sedikit sebanyak sumbangan ataupun penyampaian saya berkaitan dengan isu Wahabi ini, dari Arab Saudi ke India, ke Sumatera, kemudian ke Tanah Melayu, yang disebabkan ataupun dipengaruhi oleh British colonialism. British colonialism yang mempunyai pengaruh di semua tempat ini. Dan kita masa itu perlukan satu medium penyebaran, dan medium penyebaran ketika itu dikuasai oleh British. Yang British lah mempropagandakan semua ini. Kajian lebih lanjut sebenarnya ini adalah kajian prelimin saya, itu kajian permulaan saya tentang Wahabi, propaganda British ini. Propaganda Wahabism oleh British. Saya sedang ingin melanjutkan kajian ini lebih dalam, tetapi banyak bahan-bahan ini terletak di Arsip Singapura, National Archive, Singapore National Archive. Jadi memerlukan usaha yang lebih. Pada masa yang sama, kalau ada yang tengok live di sini, ada yang nak menaja research grant, research ini supaya boleh dilanjutkan dan keluar dengan satu
kajian yang lebih ilmiah, lebih tuntas dalam bentuk buku atau jurnal, sudilah untuk menaja research ini, iaitu propaganda Wahhabism dari Arab Saudi sampailah ke tanah Melayu. So kalau ada apa-apa, sesiapa yang sudi untuk membiayai kajian ini, insya-Allah bolehlah hubungi saya amat berbesar hati. Ya. Saya cadangkan juga saudara-saudara semua, kalau boleh, nampak ke? Terbalik ke tak? Okey. Studies on Islam and Society in Southeast Asia, buku ini, dan juga satu lagi buku tulisan Rauf, Nasionalisme Melayu. Ini satu, dan keduanya Nasionalisme Melayu. Kenapa saya kata William Rauf ini gambar Syekh Abbas Taha memegang anjing Dalmatian ini. Ya. Di Istana Kelantan. Kenapa saya kata buku ini? Buku ini adalah buku yang ditulis oleh ahli sejarah yang objektif, ditulis bukan di atas sentimen berpihak. Saya kira buku ini antara buku yang baik untuk kita mengenali asas, ya, asas tuduhan-tuduhan Wahhabism, kaum muda, kaum tua. William Rauf ini seorang sejarawan yang sangat baik kajiannya dalam sejarah Malaysia ni, sejarah Melayu, sejarah umat Islam di Malaysia ini. Jadi ini adalah buku saya kata for beginners. Sekali lagi saya tunjuk Studies on Islam and Society in Southeast Asia. Okay. For beginners, boleh baca buku ini dan mendapatkan bayangan atau pengetahuan yang lebih kaitan dengan gelaran Wahhabism di Malaya ataupun di Malaysia sampai hari ini. Saya rasa itu saja kot. Okey dah. Boleh dah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada yang menonton. Lebih kurang sejam ini. Nampaknya macam tak ada soalan apa pun. Okey. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Tajuk yang saya cadangkan, belum ada tajuk insyaAllah, tapi saya bercadang untuk buat tajuk minggu depan ialah dunia tanpa Islam. Dunia tanpa Islam dengan merujuk kepada buku yang ditulis oleh Greg Fuller, iaitu A World Without Islam. Okey. So, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.